إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على كل حال. Alhamdulillah, InsyaAllah pada petang yang bahagia ini kita akan sambung sedikit daripada pengajian kita tentang pentafsiran surah Yasin. Pagi tadi kita telah dengar sedikit daripada orang yang tak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tutup daripada Nabi, mana minta daripada Nabi. Tiap-tiap kali Nabi beri perjanjian kepada dia tentang hak akhirat, lalu dia tanya kata, bila nak berlaku hak munda royak tu wahai Muhammad? Terutama hak dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hak besar sekali, ialah bila kah tok nenek moyang dia tu nak hidup kelak. Moga Nabi royak kata mati hidup kelak, lalu tok nenek moyang dia tu hak mati gidah tu bila kah nak hidup kelak? Dia tanya Nabi, kalau benar sungguh hak mung, bila mereka itu nak hidup kelak ya? Jadi otak dia tu, cara mikir dia duk sekadar tu, dia tak pergi pada jemeri akhirat ni, dia tak pergi. Dia duk sekadar dalam dunia sahaja. Maka kesilapan bagi orang kita ni hak besar sekali tentang masalah tak percaya kepada perjanjian Tuhan ni. Ya gaduh lagu tu lah. Gaduh hak Tuhan royak tadi, berasa tak percaya, berasa tak yakin, berasa kata gitu-gitu lah. Tak ada berasa kata sungguh sangat. Awak apa? Kerana dia nak tengok habuan dalam dunia semua. Tak kira kalau buat kebajikan pun balas tu juga, kalau lah buat dosa pun lah tu juga. Jadi duk bila. Tapi ia tak ada tengok kepada kesal hak kita buat baik, ia dapat dalam dunia ni lagi. Orang buat jahat dapat dalam dunia ni lagi balas dia, tapi ia tak nampak. Di situlah Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita, kata benda ni akan berlaku, tapi nak berlaku bila? Iaitu berlaku lepas daripada bangkit kiamat. Ni kita nak ngaji bab kiamat lah sikit ni. Ayat yang ke-51 tu kita nak tengok pada perjumpaan kita sekali ni. Jadi Tuhan ambil sikit hak kepala tadi tu Tuhan ada royak kepada kita ni daripada keadaan orang tak beriman ni, kata dia tak percaya kepada hari akhirat. Hari kiamat lah maksudnya. Sehingga dia tu duk jual beli, duk tawar barang, duk kecek bicek, tak khabar kata kiamat tu telah berlaku. Apabila berlakunya kiamat, tak ada nak mempesan di antara satu sama lain. Tak ada dah nak lari kelik pergi jumpa dengan anak cucu, anak bini di rumah, tak ada. Wala ila ahlihim yarji'un. Dan tidak juga mereka itu orang yang ingkar hari kiamat tu sempat dia nak kembali kelik kepada ahli-ahli dia, tak ada juga. Nah, ayat kata kiamat ni ia berlaku dalam keadaan cepat. Alamat kiamat ia terbagi pada dua. Yang pertama alamat kiamat hak sughra. Hak sughra ni mana hak kecil-kecil. Hak kecil-kecil ni 90% berlaku dah. Sama ada orang tak berpakai selipar, boleh buat umur tinggi-tinggi, yelah juga. Jalan jadi jalan sarang laba, yelah juga. Berbagai-bagai daripada alamat-alamat kiamat hak sughra berlaku semua bilicing, tak ada, tak berlaku, tak ada. Tinggal lagi alamat kiamat al-kubra. Alamat kiamat kubra ada 10.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyata di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ashabis sunan wa Imam Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan An-Nasai dan lain-lain lagi itu, Abu Daud dan sebagainya, waktu dia rakyat mari, hatta Al-Bukhari, Muslim pun rakyat ada 10 perkara. Benda ni ia akan berlaku mula-mula sekali, iaitu naik matahari balik berjatuh. Apabila naik matahari balik berjatuh, di situlah pintu taubat tertutup. Tak terima dah taubat lepas daripada tu. Dalam arti kata Tuhan tak akaknya kesalahan hak manusia itu kerja. Lepas daripada tu tubiknya asak. Kama dia Tuhan buat tubiknya dabah. Dabah ni benda kaki pak yang berrupa dengan binatang ternak ke. Boleh kecek benda tu mengingati manusia tentang kelalaian manusia. Lalai manusia ni lalai. Asal manusia ni dimengajarkan oleh binatang. Akhir zaman ni pun tak kalau nak berlaku kiamat, binatang juga mengajar manusia. Mananya alasan mula-mula manusia bunuh pergi mari kena tak Qabil dengan Habil ni tak tahu nak buat lagu mana mayat saudara dia ni. Fa ba'atsallahu ghuraban, maka Tuhan hantarnya burung gagak. Bergama di antara dua, maka mapuh seko. Apabila mapuh seko ni gu dia tu gali, maka anak adil tadi tu belajar daripada burung binatang cara tentang mayat saudara dia. Nah, ayat kata binatang tu kuasa mengajarkan manusia pada awal marrah, pada awal-awal lagi. Pada akhir zaman, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa an ayatina ghafilun. Marinya binatang dabbah benda kaki pak ni, mallahu bihi ali berupa lagu mana? Tapi benda kaki pak tak larilah daripada kuba, lembu, kambing, rupa lagu tu lah panggil dabah. Lagu mana rupa dia, mallahu bihi alim. Tubik mai kecek dengan manusia. Manusia, mengingatilah kamu akan kejadian ini. Kata matahari naik berjatuh dan ni asap tubik mari ni. Bukan benda sena-sena ni. Beringat. Binatang tu mengingati manusia sebab manusia duduk dalam mabuk lalai. Orang kita ni apabila seni berdoa lah ya lalai moga tu tubik mari. Lepas daripada tu bau tubik api daripada jaziratil Arab bakar berbagai-bagai. Lepas daripada tu bau tubik Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni adalah anak Adeh. Sebagaimana hadis sahih anak Adeh tapi mata sipit, mata candiau. Mata tu candiau tubik pada mana? Tubik daripada janub selatan negeri Iran, pengikut bagi Al-Dajjal. Lepas pada tu baru tubik Dajjal. Lepas daripada tu mari Mahdi. Lepas tu mari Isa alaihissalam. Setelah daripada tu barulah berlaku kiamat hak kita nak kecek dalam ayat yang ke 51 hak tu ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala katakan wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Sekarang lah ni kita duduk di dalam madrasah surah Yasin. Ambil surah Yasin mari tafsir sebagai sekolah universiti untuk nak mengajarkan kita, mahalai untuk nak mengajarkan kita supaya kita ambil pengajaran daripada ini ayat. Wa nufikha, kalimah nufikha ni makna tiup. Kalau bahasa kita panggil siuk sunnah itulah tu panggil nufikh dalam bahasa Arab. Maka tuai ampunya malaikat yang Tuhan wakil tentang masalah wak kerja sunnah sangkakala ni kena kepada Israfil. Sekarang mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Israfil tu tiada siap dah. Sunnah tu tak di mulut je. Nanti Tuhan kata izin ya, maka perik selalu dah. Itu cara dia. Wa nufikha fis sur, as-sur di sini yakni tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ni lagu mana keadaan? Dalam surah Az-Zumar mari tafsir sini. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Apabila siuk sunah sangkakala tadi itu rutuh habis.
Apa yang ada di langit di kalangan malaikat luruh habis licin. Apa yang ada atas muka bumi ni hancur habis licin, binasa habis licin, tak ada tinggal lepas apa. Malaikat 10 perkara hak Tuhan tak sewi mati lagi di kalangan malaikat saja. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Malakul Maut, puak ni tak mati lagi. Puak ni Allah Taala tahu mati lagi kerana kerja tak sudah lagi. Manusia jin habis licin. Apabila siuk sunat sangkakala yang pertama. Maka setelah daripada siuk sunat sangkakala kali yang pertama, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian disiukkan pula kali yang kedua. Di antara nak siuk sunat sangkakala kali pertama dan kali kedua tu Nabi kata arba'in. Nabi kata 40. Setengah kata, lepas tu Nabi tak ada tafsir. 40 hari ke, 40 minggu ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, 40 korun. La, Nabi tak ada raya. Maka ulama lepas dak gitu. 40 tahun lama mana wallahu bihi alim. Barulah siuk sunat sangkakala kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka tubiklah manusia daripada kubur masing-masing. Ini sama dengan ayat dalam surah Yasin. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka daripada kubur-kubur akan segera kepada Tuhan mereka. Ayat ni serupa dengan ayat surah Az-Zumar. Kalau gitu zahir daripada ayat ni wa nufikha fis sur, iaitu sunat sangkakala yang kedua. Sunat sangkakala yang kedua. Mati mula-mula, kemudian siuk kali yang kedua untuk nak hidup. Hidup kali yang kedua inilah tak mati sama sekali dah. Hak ni hak orang kafir duk tanya Nabi Muhammad ni, bila. Hingga masuk perasaan tu di dalam perasaan orang beriman, mata sa'ah ya Rasulullah. Bila nak berlaku kiamat ya Rasulullah? Kami beriman dengan perkataanmu, tapi bila nak berlaku kiamat ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, madza addatta li hadzal yaum? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada orang tanya di kalangan sahabat beriman, mujaddad gapo ratik pada itu hari. Muskilah kita bukan bila nak datang hari kiamat, ya datang cerak. Tapi apabila datang kita ada gapo nak pergi ke Tuhan. Maka setiap umat Islam ada buah tangan nak hadiah kepada nak kemukakan kepada Tuhan. Berapa dia? Ha ni kita dak sembahyang baik. Kita dak puasa bulan Ramadan, kita dak baca Quran, kita sedekah, kita buat bajik ke, kita tu buat ni. Ini semua perkara yang kita mendahului untuk diri kita dapatnya royak ke Tuhan kata masa hamba duduk dunia mau buat begini. Orang kafir esok tak boleh nak wig gapo ke Tuhan. Hawa apa tak boleh nak wig gapo ke Tuhan, tak buat amal kalau lagu mana? Orang kafir buat amal terkadang bangun belum dah subuh kita lagi. Semua berhala dia bergatu begani. Tetapi dia buat tadi bukan di atas asas iman. Maka Allah Ta'ala tolak semua amalan dia daripada amalan hak kebaikan dia. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya buat suruh kebaikan, tapi Tuhan jadi habuk angin habis licin. Tu amalan orang kafir. Juga amalan orang kafir Tuhan raya dalam surah Al-Quran hak lain. Wallazi suratul nur walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang kafir ni amalan dia seumpama sarabin biqi'ah. Sarab ni apa makna sarab? Terkadang kita baca Quran kita tegap apa makna sarab. Sarab ni hak kita dak tengok Allah ni nampak cerak. Musim panas ni kan, apabila kita bawa kenderaan di tengah batas ni, tengah apa nama kereta kita bawa tengah batas ni, nampak seumpama air supaya air. Apabila pergi dapat gapo? Tak ada gapo. Tapi mata kita tak ingkar seumpama air duk lari. Tapi apabila kita pergi siapa tak ada gapo. Itu mana syarat. Amalan orang kafir malah tu. Amalan orang kafir umpama tu. Nak uji faham kata hak Tuhan ada ayat dalam Quran ni, Tuhan nak gerakkan akal fikiran kita. Sebab tu orang tak berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ajaran agama supaya kamu itu selamat daripada masuk neraka berkekalan di dalamnya. Lalu bangun daripada kubur mereka itu
kepada Tuhan mereka itu akan kembali. Qalu, kata mereka itu orang yang beriman, ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Kata mereka itu orang yang beriman, ya wailana. Apa makna ya wailana? Wahai kecelakaan terhadap kami. Kecelakaan itu berlaku terhadap puak kita. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan puak kita ni daripada puak kita duk tidur sini ni? Tuhan rakyat kata ia duk tidur. Walahal dalam ayat lain mereka ini duk kena seksa. Orang kafir ni apabila dia mati, ia kena seksa tak berhenti-berhenti. Sampai ke bila? Sampai ke hari kiamat nanti. Apabila kiamat mari, dia kena seksa tambah pada tu lagi. Tapi kita tengok orang kafir tu, sebab itulah di kubur-kubur orang kafir, orang zaman dulu ni, orang zaman dulu belum pada kita ni, kalaulah binatang terenak ke, terlekatnya batu dalam perut, terlekatnya gapo-gapo dalam perut, nak belah tak pandai orang zaman dulu. Kalau belah kan pakai semuleh lah. Ya nak buat lagu mana wi binatang tu kehek, ya buat pergi di kubur-kubur orang kafir, kehek sungguh. Sebab di kubur orang kafir binatang terenak ke tu, ya dengar dengan telinga duk seksa tu lagu mana. Itu kubur orang kafir. Nabi SAW apabila lalu daripada kubur orang kafir, Nabi kata basyirhum bi'adzabin alim. Beritalah berita gembira kepada puak dia, kata kena seksa dengan seksa yang pedih. Ada apabila kita lalu kubur orang Islam, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun ghafarallahu lana wa lakum. Kita doawi apabila kita lalu kubur orang-orang yang beriman. Pedah ni kita apabila kita ngaji ilmu, kita lalu kat kubur, kita ada doa itu dan sebagainya. Lalu puak ni dia kata ya wailatana ya wailana man ba'athana min marqadina. Marqadina ay min kuburina. Daripada tempat hak kita duduk ni, daripada kubur kita ni, pia bangkit puak kita naik ni. Sebab apa dia kata dengan ini perkataan? Sebab ia kata tadi itu, sebab ia duk tanya kata mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bilakah benda nak berlaku wahai Muhammad kalau benda tu benar? Tiba-tiba hari kiamat esok ia bangkit tu baik pada kubur. Dia kata celaka sungguh, pia duk ambil aku naik mari ni. Dia supah diri yang sendiri. Lalu katanya orang beriman, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang beriman berbangkit juga tu baik pada kubur. Orang kafir pun tubik juga pada kubur. Kubur ni makna tempat taruh bagi mayat. Tak kira dalam perut rimau ke, dalam perut boya ke, dalam dapur api ke, dalam air ke, dalam gapo, panggil kubur belaka. Sebab kubur-kubur ni tempat taruh jasad bagi manusia. Tak kira dalam gapo-gapo apa. Lama demo duk suka kata, demo tu tak ada taruh kubur, demo ambil pergi bakar di dalam ketik dalam gapo. Hak ni makan rimau orang tak beriman tu. Duk dalam perut rimau berat dah. Panak azab kubur ke mana? Tak, bukan makna gitu. Kubur-kubur ni makna tempat manusia sudah taruh jasad dia duk mana. Di situ. Akhir sekali jatuh duk atas muka bumi juga. Tak ada gig lain juga. Walaupun dalam perut buaya, perut gapo pun, afanallahu wa iyyakum, akhir sekali jatuh di atas muka bumi ni. Orang bakar gapo ajibuz zanab hak akhir daripada tulah di belakang kita ni, akhir turun duk bawah tu besar ni lebih kurang. Itulah benih bagi manusia. Minha khuliqa wa minha rukibat, Nabi kata. Daripadalah daripadanya dijadikan manusia kita ni, dan daripadanya lah dihipungkan jasad manusia kelak pada hari akhirat esok nanti pula. Pada mau kata nak jadi lagu mana tak makan pada akal. Tak makan pada akal kita orang menanai, kita ni orang menanai belaka golek ke, tak makan pada akal kok mana. Kita kata biji buah ramut teh, kita kata besar ni ya, buah ramut teh, butir dia besar ni. Apabila kita cambah dia besar, terkadang pahaung dia tu besar dah tubuh kita lagi. Kamar dia buah dia tubik mari beribu-ribu teh buah. Lepas tu benda kita boleh tengok tu, buat apa kita ingkar benda-benda lagu ni. Ini kena nak kita hak kita duk ngaji ni, nak kita tengok kamar kita memikir. Kita tengok kamar kita sedar. Kita tengok kamar kita beriman dengan kejadian hak Tuhan itu khabarkan kepada kita. Inilah kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan yang bernama Rahman, dan benarnya para rasul-rasul dulu yang kata mati hidup kelak, ada akhirat.
Ni. Sebab tu kita nak buat gapo-gapo kena mikir. Nak bunuh orang, mikir. Nak zalim pada orang, mikir. Nak pergi zina anak orang, mikir. Nak pergi rapah harta orang, mikir. Nak makan risuah, nak makan riba, nak makannya harta penipu, nak mikir. Buat apa? Di sana ada hisab. Di sana ada kira. Demo kata ada kira, hamba tak faham mana lagu mana macam misal boleh tak sah. Supaya kita domah sewa. Lagu mana keadaan? Cuba kita tanya, apabila kita domah sewa, ramai ni orang kita domah sewa, siapa bulan kena bayar duit bulan ni? Kena tak? Ha. Yang kedua, go api, go air. Betul tak? Betul. Pas gapo lagi? Go makan, go gapo kata? Hasib bila? Apabila akhir bulan. Apabila akhir bulan, siapa? Tuai rumah siapa? Telefon mari bila nak bayar dan sebagainya. Juga kita duduk dalam dunia, makan, minum, pakai, tempat kediaman, obat teh. Semua tadi kena tanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kama dia kena tanya nikmat tu kita so tanya belaka. Sebab tu kita tadi itu orang mukmin ni kalau ia beriman sungguh tak payah adanya askar dalam dunia, tak ada. Sebab ia muraqabah Allah Ta'ala. Ia nak buat gatu pun tak boleh, nak buat gani pun tak boleh. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih Muslim, jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ad-dunya sijnul mu'min. Makna dunia ni adalah garis sel bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Orang kafir lah tak ada cockpit, tak ada garis sel. Dia ikut nak hidup jadi lagu mana. Sebab itulah orang mukmin tak berlaku zalim. Orang mukmin tak berlakunya kekacauan. Orang tak beriman lah suka berlaku zalim dan kekacauan. Kalau gitu, coba kita tengok agama kita ni nak hajar kita jadi selamat setara mana. Ni terkadang maaf lah deh. Dalam bulan puasa ni, Allahu Akbar, kita buat kerja benda tak khayal dalam otak kita, kata orang Islam kita nak jual manusia. Ni dalam 3 wilayah kita jual manusia, jual anak muda, anak cucu kita, adik-beradik kita, anak murid kita, nya pergi jual demo. Umur 17, 18. Orang yang jual tu nama Islam, tak khayal itu. Buat kerja mari curi dalam masjid peti tu peti ni, tak khayal kita. Hak apa? Kerana sini tak ada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan royak dalam Quran ni, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Benar hak Tuhan berjanji, benar hak Tuhan nabi-nabi royak. Tapi apabila siapa sini pedah gapo bagi orang tak ada siap sedia gapo, pedah gapo. Pelau perayut,ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ผู้ที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับตัวของเขาในการประกอบศาสนกิจที่ดีงาม untuk diri dia, dah tak ada dah gapo. Sebab itulah kita puasalah wi cukup, semaya wi cukup, zakat wi cukup. Zakat fitrah ambil molek sekali. Nah, dalam masjid kita ada fitrah ni harga ni harga ni. Kita buat molek sekali untuk diri kita. Kalau kita kata aku tak kuasa sekadar ni, tak apa. Tapi kalau kuasa ambil molek sekali. Apa? Kerana itu adalah benda kita nak uwi untuk diri kita. Kita ingat satu perkara ulama kita hajar, dia kata benda hak kita, benda kita guna. Ma akalta wa ma syaribta wa ma albasak. Makna kata barang kita pakai, barang kita minum, barang hak kita makan, hak tu hak kita. Hak lain belum tentu, hak lain belum tentu. Wa'lah tuqaddimu li anfusikum min khair. Buat kebaikan untuk diri kita. Tajiduhu indallah, ada dalam bank Allah Subhanahu wa taala. Ada sikit buat sikit, ada banyak buat banyak. Masya-Allah, kita jadi sungguh apabila kita mengaji Al-Quranul Karim. In kanat illa sayhatan wahidatan. Lagu mana? Tidak ada siutan yang terakhir melainkan satu tiutan saja. Sayhatan wahidatan mana siutan kali yang kali yang akhir sekali sekala. Fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Maka tiba-tiba mereka semua dihadiri di sisi kami. Makna pakat gi pada mahsyar belaka. Allahu Akbar. Pada mahsyar ni lagu mana keadaan dia Cuba kita perhati sikitlah. Benda ni terkadang kita biasa dengar, tapi tak apa, kita dengar pula tambah. Pada mahsyar ni satu padai yang luas, tidak ada sempadan, tidak ada bukit, tidak ada bongok, tidak ada pusu, tu seling. Seumpama nak mengingati bagi orang pergi buat haji duduk di padang Arafah, supaya belakang gitu. Tu padang mahsyar. Kemudian
didatangkan pada padang mahsyar tadi itu, gapo nama gi pada padang mahsyar? Yang pertama al-mizan. Mizan ni mana timengnya? Kilo. Wari kilo lagu mana keadaan? Allah Ta'ala punya tahu. Cuma kita kena naik tak kilo tu. Kama dia bawanya datang di hari kiamat nanti, waji'a yauma idzin bi jahannam. Bawa api neraka mari. Lagu mana bawa mari? Surah Tuhan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Hari itulah baru ingat manusia. Anna lahu dzikra. Apa faedah gapo dah ada ingat hari tu? Tak ada faedah dah. Mari buat apa tu? Mari untuk nawi manusia tu tengok. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah api neraka yang kamu duk berasa kata dak tak dak. Itu hari tengok. Neraca timbangnya Tuhan ni tiap-tiap orang naik. Tak tahu tu belaka. Tak kira hamba, tak kira semua pendengar naik belaka. Tuhan royak ke dalam Quran? Dalam suratul Anbiya dia kata, "Wa nada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah." Tuhan letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tuhan tak zalimkan timbang neraca Tuhan ni, tak zalimkan kita mai atam ta kai daiทั้งสิ้น tak zalim. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kalau kita bawa sikit ya, sekok je kita boh kepada peti masjid. Sekok ataupun bawah mana tu? Haluh sebesar biji sawi. Tuhan naik juga di atas neraca timbang ni. Syuh. Apatah lagi kita bawanya iman kita, Islam kita, ihsan kita, kebajikan kita, baik kita, gotub gani kita habis. Nak kata lagu mana? Sebab itulah Nabi SAW royak pada kita. Ini hamba senantiasa royak sama-sama. Sebab hadis ni hadis akhir daripada Sahih Bukhari. Nak buat lagu mana? Kita kena naik belakang di atas neraca ni. Duit tak ada misal kata, harta tak ada, rai pun tak ada, akal fikiran pun tak ada belakang. Ada lidah. Nak buat gana, nak berat atas neraca timbang ni. Mujurlah Nabi royak. Kalau Nabi tak royak, kita tak tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dengar Nabi nak ayat. Apabila dengar Nabi ayat, rasa tenang hati. Lepas tu dia mau tahu lagu mana kata Nabi ayat? Bukhari ayat. Bukhari ni siapa? Ulama. Lepas tu tahu lagu mana kata Bukhari ayat? Orang ngaji siapa Bukhari itu je ayat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalimatan. Dua kalimah, dua patah. Kalimatani khafifatan 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan di atas lidah. Kita ada lidah kara, tak ada dah lain. Tapi ringan di atas lidah. Mana sebut mudah. Thaqilatani fil mizan. Tapi berat di atas neraca timbang. Naik kalau ada ni, naik neraca timbang dia. Habibatani ila rahman. Dua kalimah ni Tuhan kasih sekali. Gapa dia ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kata subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimah ni kalau kita baca, kita zikir dengan dia, seberat-berat amalan di hari akhirat esok depan Tuhan esok. Pak Nabi bacanya ana sehari-hari, Nabi baca 100 kali. Pagi 100 kali, petang. Nabi kata, "Man qala subhanallahi wa bihamdih mi'ata marrah jaa ila yaumil qiyamah laisa min afdal minhu, laisa mimman afdal minhu." Makna kata siapa dia kata subhanallah wa bihamdih ataupun subhanallahil azim 100 kali, tidak orang datang di hari akhirat esok, hari kiamat nanti masuk nak lebih daripada dia, tak ada. Hak ni hak mulia sekali. Malaikat orang banyak lebih pada tu. Orang ni kata 100, kita kata 500. Demo ni kata 500, kita tes 1000. Hak ni lebih dia. Hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Mudah-mudah ya amal. Tak kena duk naik bukit pun nak buat amal, nak berat mizan di dalam agama Islam. Tak payah kita tak tidur, tak makan, tak begitu. Mudah agama Islam kita. Cuma we kena dengan syarat. Biasa tengok cara buat haji puak Tibet ke dak kita ramai-ramai ni. Tibet ni di China. Buat haji Tibet ni tubik daripada umur dia. Dia nak buat haji, nak pergi kepada bukit dia, nak ada Tuhan dia lah atas nu. Dia kena sujud buat setengah apa nama? Turun selai tu serah tu naik. Lepas tu tujuk turun serah.
supaya ulak gapo kata tepat te kita harus tengok siapa kadek nu beratus kilo. Allahu akbar. Susah habis menuluh habis. Nak boleh buat haji hak dia. Kita turun tangga dalam keadaan pakai cuci, naik atas kapal, baru sampai di miqat, orang suruh pakai ihram, buat air bau boleh dan sebagainya, pergi masuk tanah haram dengan cara seni. Tu yang ibadat dalam agama kita tak payah. Kita jangan menyusah. Hak dah menyusah diri lah, itu bukan agama kita. Agama kita semudah-mudah agama. Cuma kena belajar. Kalau belajar, buat sikit boleh banyak. Biar dia tak sih. Harga murah tapi kualiti. Mi kunapa, biar dia tak sih. Kunap itu singkalah tu, balah tu. Misalnya kita sekarang lah ni orang duk hit dengan apa? iPhone. iPhone ni iPhone konten 100%, 100%. Tapi harga dia kita kata 8,000 kok. Daripada 40,000 jual 8,000 kok. Hak sungguh. Hak tangan satu pula. Kalau kedai mana boleh jual lagu tu, kita nak tanya kata penuh. Dengar orang ke penuh dengan gapo? Kira ambil. Dalam Islam kita ni yang nak uwi benda murah kita, benda mudah kita, tapi ganjaran di sisi Tuhan tu berlipat ganda. Tapi dengan sebab kita tak ada baca mana, ngaji mana dengan cara hak asah daripada agama kita, buat dah kata kita tak tahu. Cuba kita tanya kita masing-masing hak duduk sini, tak usah tanya orang lain lah, tak usah gaduh lagi orang lain, tanya diri kita. Berapa hadis kita ni sekat umur duk dalam ni tahun 1445 ni, bulan Ramadan tahun ini, berapa hadis dah kita dengar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak kita boleh tahu kata kaifi amalan Rusia, amalan Nabi buat lagu mana, amalan dia. Balik ke hatta doa. Kita tak pandai nak doa hak Nabi doa. Siapa dia nak doa hak Nabi, hang nak wi 2 minit doa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa pada Arafah apabila dia pergi haji tu, ambil lepas zuhur sampai ke turun matahari, tak ada dok nyata berkira. Kakung dok doa kepada Allah Subhanahu taala. Akak gini ngatik tangi, akak gitu atik, akak gini ngatik, berbagai-bagai kaifiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu banyak doa Nabi, banyak. Pas nak buat lagu mana? Ya Rasulullah, aku boleh semua doa. Hakmu doa tu. Kalau kena doa turun mu jeje tu aku tak tahu tak. Buat lagu mana? Nabi kata qul Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'izu bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bish, 2 patah. Ya Allah ya Tuhan aku berdoa denganmu ya Allah, dengan semua doa hak Nabi mung tu doa, hak denganmu aku nak belaka. Tu hawi bish. Hak mana Nabi minta jauh, minta berlindung, aku minta berlindung denganmu juga ya Allah. Tuhan kata ambil habis. 2 patah. Dalam bank kita penuh dengan doa hak Nabi berdoa wi kita bilicing boleh. Sebab tu kena belajar. Hak tu kalau kita nak doa, mana dok gitu kita tengok pasal lemah. Apabila lemah tak tahu hijah. Sebab tu kita tadi itu kalaulah kita tak ada, kita main ngaji pasal ni, ngaji pasal Quran, ngaji pasal hadis, ngaji pasal sejarah, pasal sirah, kita mudah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Cuba akak tangan pok kita. Oh berat tak boleh buat hijau ustaz tu berat. Ya tu. Dok tak kereta bela-bela dok tunggu isteri kita beli nak buka puasa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, nak pergi wasbah pun tak ada masalah lah. Boleh 100 kali lebih baik orang ni di hari akhirat esok pada orang lain. Malaikat orang kata lebih pada dia. Sudah. Tak ngaco timbangnya kilo musing duk gitu mata kilo beratnya. Subhanallah. Atau depan Nabi, depan Tuhan ada doa hak Nabi doa semua. Hak Nabi minta berlindung ada belaka. Sebab ia pandai. Ni cara kita nak amal dalam agama kita tak ada payah pun. Tapi dok payah gapo? Orang kata ngaji Quran hadis ni payah sikit baik kita ngaji pasal lain. Lah, Quran hadis mudah kali. Nampak tu tak? Gana-gana Quran hadis mudah sekali. Ada misal tak ni nak misal gini? Kalau kita pernah duduk luar negara ataupun kita duduk lain negara, kita nak buat kira ni ngapi ya? Kita nak buat kira projek besar-besar, rongkan kita besar-besar. Buat kira dengan ketua tu mudah sekali. Kalau buat kira dengan orang bawah dia tu, orang yang jadi anak tangan dia, payah tak atuk lagu tu. Nak boleh gotuh, nak buat gotuh. Kecek dengan tua dia, sudah.
Supang kita ada muskilah gapo pergi di Sethani Tamrat Balai Polis. Kecek dengan ketua dia tu sepatah dua sudah jadi buku. Itu cara dia. Kalau kita ngaji Quran, ngaji hadis, sudah. Supang kita pelajar luar negara, nak gapo-gapo daripada mahalai, daripada jamiah gapo nama. Kalau dok kira ngak orang tunggu pitu, oh payah. Ngiling esok esok. Cari cuang masuk cari mude tanya, "Madza turid?" Nak gapo? Oh ya nak gini ni. Yasin wis patah sudah klik. Itu cara dia. Sebab itulah kita tadi itu masuk dengan benar mulia lalu. Benar mulia kita masuk di tepi. Gapo mulia sekali dalam Islam kita? Quran, hadis. Kama dia sirah Nabi, pengtafsiran daripada ulama nak pergi pada situ belaka mudah. Amalan kita pun jadi sempurna, iman kita pun sempurna, duk dalam dunia ada harga. Sudah. Akhirat esok masuk syurga, nak gapo lagi? Tak ada dah hak lain. Fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Ambil satu ayat betul kita berhenti. Maka tiba-tiba mereka tu semua jami'un, semua ambil di awal tu ada hingga akhir orang mari dalam dunia ni. Mari belaka depan Tuhan esok. Allahu akbar. Hatta Aisyah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, puak kita akan pergi pada mahsyar lagi ada lagu mana?" Uratun, hufatun, tak berpakaian dan tidak pakai selipar, orang lelaki tidak khitan. Makna kata tak ada masuk jawi, kecil mudah gitu lalu dah. Lalu Aisyah kata, "Ya Rasulullah, patut malu kalau tengok mungku. Nabi kata, "Al-amru azimun a'zam." Benda ada depan kita tu lebih besar pada tu, tak ada nak kira apa benda-benda lagu tu. Hamba pernah duduk di negeri luar, masa gepa bombing tu kan, masa gerak bombing tu, tubik orang daripada mana lapis 5 ni 9 10 kata tubik mari, terkadang tak ada berpakaian pun tak khabar. Sebab gerak bombing ni keluar tubik mari dengan tak terkhabar. Tu apa rita ya? Gerak banyak tu je bombing sikit. Hak ning api dengan ka duduk depan. Mizan duduk depan, titi sirak lagi duduk depan, kalalip lagi, kuku besi tu duduk depan. Nak aku ni kena ngaku akan syurga. Siapa akan menguatnya? Api neraka ya sorok seumpama kita bakar puranya, rebah habis para anbiya. Nak kata aku anak. Aisyah baru hanggup. Pas nak doa gapo ya Rasulullah? Nak wi selamat pada itu. Doa Nabi hajar, "Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak." Ya Allah ya Tuhan aku, selamatlah aku daripada seksa daripada haru-hara hari hang membangkitkan hamba-hamba. Doa patut anaknya tu. Kalau kita amal tu pagi petang, hari akhirat di kiamat esok demo apakah duk bergaduh, kita tu boleh kira tak ada duk bergaduh sangat sebab doa tu kita ada. Lepas tu api neraka duk menguak orang pakat takut belaka. Nabi kata Allahumma ajirni minan nar 7 kali pagi, lepas subuh 7 kali petang, itu lepas maghrib 7 kali. Orang ni neraka kata orang ni buat janji dengan aku tak saya masuk gib jauh dia ni. Benar mudah-mudah kita boleh buat sendiri, tak ada nak tupai orang. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauh aku daripada api neraka. Biar tak boleh kata tu. Biar tak boleh kalian kehadut dengan semua ni sama ada rumah atau sini, tak boleh kata. Boleh kata belaka. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. 2 3 4 patah. Kita belajarlah sikit benda faedah, sehabis-habis faedah. Kita tadi kalau demo rakyat kata, demo gi waklah anak kecil situ tu. Anak kecil wak gigi gini, tak apa boleh buka gedung besar, ikut demo nak buka mana. Gedung ni apa nama kata apa tempat taruh kelang harta nak buka mana pun tak apa. Melocak lagi. Kalau boleh bos sayap. Tapi kita tak khabar. Hak Tuhan nak uji kita ni, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik daripada ni, berlipat ganda, lebih kekal daripada ni. Sebab tu kita rasa ingin kata dengan apa hak Tuhan doa ayat tadi. Kama dia, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ni hak kita kena bimbang sekali. Falyawma, maka hari ni iaitu hari akhirat, iaitu hari kiamat ni, la tuzlamu nafsun, tidak dizalim akan mana-mana orang. Tak ada zalim. Muat lagu mana tu hawi lagu tu. Kita buat amalan molek hari ni tak, Tuhan tak zalim kita. Sekalipun kita paling kiri paling kanan, kita grup di dalam tu, di dalam
apa demo minta derma tu kita buh 100 kok ke 500 kok terpaling tengok kaki orang lain tak ada biar tengok aku dengan Tuhan aku nak buat hak ni aku nak buat dengan Tuhan. Kita terkadang kita wi hari ni boleh 4-5 tahun lagi kita sihat wal afiah kita tak ingat lah. Tapi di sisi Tuhan tak lupa benar. Mari akhirat esok ni mubuh hari tu 500, 1000 dan sebagainya, bantu orang pakai miskin, bantunya orang anak yatim dan sebagainya. Mari habis. Itu cara dia. Tapi kita tak senya gapo, buat tak ada ikhlas. Kalau kita mengajar ni amo duk mengajar, kita pakai duk dengar belakang, tapi amo nak nak menunjuk, nak kata kita ni pandai, kita ni gitu kita. Peri. Jadi tu email pun sama, baca molek dah kita pakai dengar, pakai menangis. Tapi ya misal kata, ya niat tak ada ikhlas, peri. Juga kita sedekah banyak mana pun tapi tak ada ikhlas, peri. Tapi kalau kita sedekah banyak serta kita ikhlas, kita mengajar banyak, kita jadi tu email dengan cara molek, kita ikhlas. Nah ya naik ke langit. Benda-benda lagu tu. Ini nak kita faham. Maka Allah Taala tak zalimkan kita. Tuhan tak terlupa. Tak zalim mana Tuhan tak terlupa. Wak sudah. Wala tujzauna, dan tidak ada balasan illa ma kuntum ta'malun. Malaikat apa hak kita usaha. Sebab tu hari ni amarayak dah pada hisah sini dalam i'tikaf ni. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pada Fatimah, ya Fatimah bint Muhammadin inqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a. Hadis sahih. Fatimah anakku, dia kata, jagalah dirimu dengan hukum Tuhan. Buat amallah dengan hukum Tuhan. Sedang aku ni kalau mu tak buat, aku walaupun jadi ayah mu nak tolong apa tak boleh. Pas kita yang doa haraplah, aku harap demo tu, harap demo ni, lah. Kita kena buat sendiri. Kalau nak tengok tu ayang, cara nak semaya, terawih, nak wisupa dengan zaman sahabat dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, jom mari talat mai tengok. Bukan nak puji tak, mari tengok. Semaya cukup sejuh tiap-tiap malam. 1 rakaat 1 bunga. 1 bunga tu kalau kita kira 2 muka lebih ataupun 3 muka. Rakung diri. Apa tu ulama ya tak jadi 8 bunga. Tu nak ayat kata Nabi kita wa amal sesuai dengan makam Nabi hajar. 8 rakaat, kemudian 8 bunga. Baca sudah, kemudian diiringi witir. Mari belajar. Kita pakai mari belajar cara kita. Bila lagi kita nak diri depan Tuhan dengan cara sungguh-sungguh. Kalaulah kita duk main kata seayat 2 ayat, kita nak buat gapo? Diri kita ni kalau kita tak tarbiyah, kalaulah kita tak dia kemkeng dengan amalan kita, dia tak boleh buat. Askar lagi kena som, kena begotu, kena begani. Nak muai, orang begocoh, kena tu, kena ni. Orang nak main bola, kena begotu, kena begani. Kita nak jadi tentera Allah Ta'ala, semaya kita lah jadi lembek gitu. Tak boleh. Kita kena sungguh. Mari tengok cara semaya lagu mana. Amo yakin kata orang masuk dalam masjid ni boleh buat belaka. Ya duk di kita tarbiyah diri kita. Bukan mana apa boleh kita masuk pita. Amo dak mai semaya sampai ke 28 malam ni, 28 malam ni tak ada biasa tengok lagi orang pita masjid ni. Hawa apa? Cukup lekat. Alat-alat dia dengan ikon, dengan tu email dia baca sederhana gapo nama. Pakak semaya dia kah. Terutama sahwa sahdua kah kong. Garu pun dak. Nampak tu tak? Jadi kita berasa kata Allah dekat-dekat dengan zaman Nabi duk hajar sahabat, dekat-dekat dengan sahabat duk hajar anak murid tabi'in dan sebagainya. Barulah kita rasa bangga. Tubik daripada Ramadan, alhamdulillah fima amil. Hak kita buat ni wasa bangga, wasa sedap, Allahu akbar. Wasa gembira walaupun sikit-sikit. Adalah kitanya lenguhnya berapa, tapi wasa gembira. Itu cara hak sebenar. Sebab Tuhan kata, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak dibalaskan malaikat kita buat. Kalau kita tak buat memisit. Sebab itulah Ali radhiyallahu anhu kata, i'malu fi hadzal dar li'anna hadzal dar darul amal. Warju thawab Allah fi daril akhirah li'anna darul akhirah darul jaza', dia kata. Lagu mana dia kata? Tahulah kata dunia ni tempat kita wa'ma ibadah, bukan tempat kita duduk saja. Dan kita haraplah pahala ganjaran daripada Tuhan pada hari akhirat nanti, sebab hari akhirat tempat balasan. Bas. Ini cara kita duduk dalam dunia hak sempurna. Ambo ayat ni, puasa kata kita ni
sampai benda-benda ni kepada umat masyarakat di sini, mudah-mudahan tertanamlah di dalam diri kita. InsyaAllah pada kuliah subuh kali kita mari tengok inna ashabal jannah, puak ahli syurga lepas pada masuk syurga ni dia jadi lagu mana. Tuhan nak ayat pula dari surah Yasin ni ayat 50 55 biiznillahi taala. Pada petang ni sekadar inilah sahaja supaya tak memberatkan di atas kita. Boleh kita pula tawajuh kepada Tuhan, nak berdoa, nak baca azkar, nak berzikir, nak baca Quran tambah, nak gapo. Bila-bila kita duk tunggu orang nak buka al-iftar, itu kita pakatlah usaha-usaha supaya kita berjaya di dalam amal ibadat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.